Baik, saudara, kita beralih ke Sarawak semasa terus saja bersama Ratna Saimin di Studio B RTM Kuching. Silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. 10 orang penumpang termasuk juruterbang terselamat selepas kapal terbang penumpang jenis Twin Otter yang dinaiki tergelincir dari landasan ketika hendak mendarat di lapangan terbang Mukah petang semalam. Menurut laporan dari Bomba melalui aplikasi mudah alih WhatsApp, pihaknya menerima panggilan daripada pengawal keselamatan lapangan terbang tersebut pada pukul 2.11 petang dan tiba di lokasi seminit kemudian bersama jentera balai bomba penyelamat Mukah yang diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Azhari Muhammad Da'i. Sejurus tiba, pihak bomba telah membuat pemantauan bagi memastikan keadaan di tempat kejadian selamat. Kementerian Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga akan memberi bantuan sewajarnya kepada sebuah keluarga daif yang terdiri daripada sepasang suami isteri golongan kelainan upaya OKU, seorang anak lelaki OKU dan seorang anak perempuan yang tinggal berhimpit di dalam sebuah bilik sewa dekat Jalan Tong Sang Sibu. Menurut menterinya, Datuk Fatimah Abdullah, keluarga tersebut akan mendapat bantuan sewa bilik bulanan dan bantuan OKU untuk si ibu sebagai tambahan bagi bantuan bulanan OKU untuk anak lelaki dan bantuan kebajikan bulanan berjumlah RM250 yang telah diterima oleh 4 sekeluarga tersebut. Tanpa mendedahkan jumlah bantuan yang akan diterima, Datuk Fatimah mendedahkan kes 4 sekeluarga ini merupakan salah satu contoh kes miskin bandar yang wujud di negeri ini. Katanya keluarga ini juga akan didaftarkan dalam senarai ikasih bagi membolehkan mereka mendapat bantuan-bantuan yang berkaitan ini. Kisah Chong Yak Siung 47 serta isterinya Nyata Nasing 50 dan anak-anak mereka disiarkan oleh sebuah akhbar harian berbahasa Inggeris baru-baru ini. Jelas Datuk Fatimah, bantuan juga akan memfokus ke arah kebajikan pendidikan kedua anak mereka ini selain semua bantuan yang bakal diterima akan dipantau agar tidak berlaku penyalahgunaan dan mengelak cubaan untuk diambil kesempatan oleh setengah pihak. Pentadbiran keuangan ini penting bagi kita, ya. Bantuan diberi, tapi kalau tidak ditadbir dengan betul, maka ianya akan tidak memberi manfaat. So we want to have someone from our Jabatan Kebajikan nanti untuk memantau dari segi pentadbiran keuangan because she's still young. Tambah beliau, pihak kerajaan akan menyedia perkhidmatan membersih rumah tersebut bagi meringan beban anak perempuan keluarga tersebut agar beliau dapat fokus kepada pelajarannya. Turut hadir pada lawatan tersebut pihak Jabatan Kebajikan, pihak bank yang bertindak terus membuka akaun, pihak Gereja Metodis Sibu dan sukarelawan dari Jabatan Kebajikan. Kolej Universiti Teknologi Sarawak UCTS semalam menandatangani Memorandum Persefahaman dan Perjanjian MOU dan MOA antara Kolej Pelancongan Kwang Won dan Dongsun Family Tour Company Limited dari Korea. Ia dalam usaha untuk meningkatkan lagi hubungan antara Korea dan Sarawak merangkumi bidang pelancongan pendidikan, pertukaran pelajar atau kaki tangan pertukaran dan penyelidikan bersama dan penerbitan. Naib Chancellor UCTS Profesor Datuk Dr. Abdul Hakim Juri menandatangani MOU dengan Wakil Kolej Kangwon Pelancongan Profesor Jeon Jung Sik, manakala MOA telah ditandatangani oleh Pengarah Pusat Jaminan Kualiti UCTS Datin Napsiah Ismail dan Pengarah Dongsung Family Tour Company Limited Kim Mi Yong. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Sri Wong Sung Koh. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berharap melalui MOU dan MOA tersebut, kedua-dua kolej dan syarikat itu akan menjadi rakan kongsi Korea yang pertama bagi UCTS seterusnya, membuka peluang potensi peluang kerjasama yang lebih luas antara satu sama lain. Beliau berkata banyak peluang kerjasama dapat dilakukan termasuk pelancongan memandangkan warga Korea boleh menjadi pelancong atau pengembara apabila menyertai program bahasa Inggeris jangka pendek, misalnya dengan menetap bagi tempoh tertentu sekaligus berpeluang meneroka tentang budaya Kepulauan Borneo. Ke arah itu, jelas beliau kedua-dua kolej boleh melaksanakan program khas pelancongan yang sesuai untuk kedua-dua negara untuk mengembangkan industri pelancongan selain pelaksanaan program graduan dan pasca siswaza dengan aktiviti penyelidikan kejuruteraan dan teknologi, sains perkomputeran dan perniagaan.
Hubungan bilateral ketenteraan antara Malaysia dan Filipina diperkukuh dengan lawatan rasmi Panglima Divisyen ke-5 Infantri Tentera Darat Filipina ke Markas Divisyen Pertama Infantri Malaysia di Kem Muara Tuang di Kuching. Lawatan 4 hari yang bermula semalam diketuai oleh Panglima Divisyen ke-5 Infantri Tentera Darat Filipina Major General Lysander Esuerte bersama 4 lagi pegawai kanan lain. Ketibaan rombongan disambut oleh pegawai dan staf markas dan diberi penghormatan memeriksa perbarisan kawalan suku di hadapan Markas 1 Divisyen sebelum membuat kunjungan hormat kepada Panglima Divisyen Pertama Infantri Malaysia Major General Datuk Stephen Mundau. Rombongan kemudiannya diberikan taklimat tentang fungsi, tugas dan misi serta visi oleh Ketua Staf Markas 1 Divisyen Kolonel Muhammad Huzaimi Sabri sebelum menamatkan lawatan dengan sesi bergambar dengan Panglima Pemerintahan Wilayah Timur Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki Haji Mokhtar. Lawatan tersebut antara lain bertujuan untuk mengeratkan hubungan baik dan kerjasama erat antara divisyen antara kedua-dua negara. Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan Negeri Pahang, Datuk Muhammad Johari Hussain yakin dengan kemampuan negeri Sarawak dalam penyelarasan acara Sukan Malaysia SUKMA 2016. Menurutnya lagi, beliau begitu berpuas hati tentang persediaan SUKMA di negeri ini memandangkan perancangan dilihat teratur dan infrastruktur berada dalam keadaan yang begitu memuaskan. Sementara itu, mengenai persediaan negeri Pahang, beliau menjawab pihaknya masih lagi melalui fasa pertama iaitu pemilihan atlet yang layak untuk SUKMA. Bagaimanapun, beliau yakin pihaknya mampu merebut pingat bagi acara angkat berat, menembak dan silat menerusi rekod pada SUKMA yang lepas. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas mendapat taklimat daripada Koordinator SUKMA 2016 Afendi Keli di Stadium Perpaduan Kuching. Delegasi negeri Pahang yang terdiri daripada 16 orang itu berada di negeri ini untuk mendapatkan pendedahan serta bicara awal tentang SUKMA. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Baik, antara liputan acara dalam agenda hari ini yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud akan merasmikan pertandingan Forum Remaja Peringkat Kebangsaan 2015 di Auditorium DBKU Jalan Bukit Siol, Petra Jaya Kuching pada pukul 11 pagi. Sementara itu, isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Datuk Haja Jamilah Haji Anu akan menghadiri majlis makan malam bersama Perkim Samarahan di Hotel Riverside Majestic Kuching pada pukul 8 malam. Manakala Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Richard Riot akan merasmikan majlis penutupan persidangan TVET Sedunia 2015 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada pukul 11.50 pagi. Turut mendapat liputan Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah akan merasmikan majlis penyerahan bantuan yuran murid prasekolah institusi NGO Pendidikan Khas Peringkat Negeri Sarawak 2015 di Auditorium Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Jalan Diplomatik of Jalan Baku, Petra Jaya Kuching pada pukul 2.30 petang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dengan itu, sekian Sarawak Semasa. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Fiona. Silakan. Baik, Ratna Saimin di Kuching. Terima kasih.